jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sambung kitab hadis Riyadhus Shalihin, taman-taman orang soleh. Bab yang ke-23, babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab tentang amar ma'ruf dan nahi munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Pagi ini kita sampai ataupun kita sambung hadis yang keempat dalam bab ini. Hadis yang keempat, Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, Mathalul qa'imi fi hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fasara ba'duhum 'alaha wa ba'duhum asfalaha. Perumpamaan orang yang sentiasa melaksanakan, menegakkan hukum-hukum Allah dan orang yang terjerumus di dalamnya adalah bagaikan perumpamaan orang-orang yang membahagi tempat dalam perahu atau kapal, di mana ada sebahagian orang yang berada di atas dan ada pula yang di bawah. Fakana alladhi fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru ala man fawqahum. Orang-orang yang berada di bahagian bawah, ketika mereka memerlukan air, mereka harus naik ke atas, yang tentu mengganggu melalui mereka yang berada di atas. Faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana. Kemudian mereka berkata, kalau kita lubangi bahagian kita ini sehingga tidak mengganggu orang-orang yang di atas, fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Jika mereka membiarkan apa yang dikehendaki oleh orang-orang itu, nescaya akan binasalah mereka semua. Wa in akhadhu ala aidihim najaw wa najaw jami'an. Rawahul Bukhari. Tapi jika mereka mencegah perbuatan mereka itu, maka selamatlah mereka dan selamatlah mereka semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT sekalian, hadis yang barangkali sebahagian kita biasa dengar, iaitu tentang mencegah kemungkaran, di mana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan. Jadi perumpamaan ini adalah salah satu kaedah menyampaikan message, supaya mudah difahami. Message dibandingkan dengan benda yang lebih mudah, supaya orang yang mendengarnya dapat memahaminya. Di dalam Al-Quran pun ada perumpamaan-perumpamaan, sekitar 80 lebih perumpamaan dalam Quran. Dalam hadis ada lagi, Jadi dalam hadis ini Rasulullah umpamakan orang yang menegakkan hukum Allah ataupun hududillah, batas-batas Allah, batas halal haram, benda yang dibenarkan dan benda yang dilarang, umpama seperti satu kumpulan manusia yang berada pada sebuah kapal. Bila kapal yang besar, ada orang kena duduk atas, ada orang duduk bawah. Yang duduk di atas mungkin nampak lebih mudah sebab dia nampak keliling. Dalam hadis ini diumpamakan tentang mengambil air. Jadi nak ambil air yang ke atas senanglah. Sebab mereka daripada atas tu boleh je ciduk air laut itu. Ini maknanya air bukan air minum lah, air keperluan nak basuh ke apa ke.
Jadi yang dapat undian duduk di bawah, bila mereka nak ambil air, mereka kena naik lalu orang ke atas. Kalau kapal tu ramai, jadi kena lalu celah dan sebagainya lah. Jadi mereka pun terfikir ada jalan mudah, iaitu tebuk kapal tu ambil air kat tepi ya. Bagi orang yang tak tahu tentang kapal, tentang apa nama fizik tekanan air dan sebagainya, itu dia rasa okey je lah, tebuk sikit je supaya dapat ambil air direct daripada tepi sahaja ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang macam ni dibiarkan, maknanya dia punya, kata ulama, mereka tu berijtihad. Dia niat dia baik, tak nak ganggu orang kat atas. Jadi dia ambil jalan pintas, tebuk, ambil kat tepi. Kalau sudah ditebuk, air bukan keluar sikit, sebab ada tekanan air di bahagian bawah makin kuat tekanan. Bila terpecah sikit, dia akan pecah semua dan air yang masuk adalah air yang kuat, dan kapal tu akan tenggelam lah. Kalau tak ada orang tegur orang-orang ni, tak mencegah mereka ini, maka semua satu kapal akan tenggelam. Kalau mereka cegah, tegur, maka semua orang akan selamat. Walaupun terpaksalah mereka yang kat bawah itu melalui laluan yang sukar sedikit untuk mengambil air. Itu jauh lebih tak ada bahaya, walaupun susah sikit, tapi menyelamatkan semua orang. Baik. Bila kita bandingkan dengan keadaan dalam masyarakat, dalam kehidupan kita ini, maka kita akan dapati bahawa Rasulullah telah bandingkan bahawa mencegah kemungkaran itu menyelamatkan semua orang, bukan menyelamatkan orang yang mencegah sahaja, bukan menyelamatkan orang yang dicegah sahaja, tapi semua orang, termasuk yang tak tahu cerita, termasuk yang tak tahu apa yang berlaku. Inilah bandingannya yang telah diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kapal, tenggelam, mati. Kalau dalam kehidupan masyarakat, mungkin tak mati, tapi kerosakan yang dirasai oleh orang lain sekali. Kesesatan yang mungkin makin merebak. Bila merebak, sukar nak diselamatkan, nak dibetulkan. Sebab tu tindakannya kena ada, kena segera, kena bijaksana. Pada masa yang sama juga kita melihat bahawa kemungkaran itu menjejaskan orang lain sekali, bukan pelakunya sahaja, termasuk orang yang melihatnya, yang tahu benda itu mungkar, dan orang yang tak tahu apa-apa yang lain. Inilah yang Allah Ta'ala bandingkan dalam Al-Quran. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hendaklah kamu waspada terhadap bencana yang tidak menimpa orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja. Ada bentuk-bentuk bencana ini yang akan kena pada semua orang, bukan orang yang buat dosa tu sahaja, bukan orang yang buat kemungkaran itu sahaja, tapi kena pada semua orang. Terutama kemungkaran yang dilakukan terang-terang. Kalau kesalahan, maksiat yang dibuat senyap oleh satu dua orang, dia mungkin kita panggil maksiat individu, dan orang lain tak tahu, memanglah tak boleh buat apa. Tapi kalau dia buat terang-terang dan orang yang tahu, yang berhampiran, tak buat apa-apa, orang yang jauh mungkin memang tak tahu, bila tak ditegur, maka mudaratnya akan mengenai semua orang. Sama ada mudarat itu yang direct, akibat dari perbuatan itu, maknanya buat mungkar yang bahaya. Orang buat benda yang mungkin dah orang minum arak, orang meramai, kesannya mabuk dan berlakulah pergaduhan, ataupun berlaku kemalangan jalan raya dan sebagainya. Ataupun orang yang buat benda yang bahaya, buat main bahan letupan,
yang berkuasa kuat. Jadi bila salah buat meletup kena semua orang. Ataupun yang tak direct, kejahatan yang bila dibuat menimbulkan kemurkaan Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala timpakan dengan bala musibah yang bagaimana dalam ayat tadi kena kat semua orang. Dalam hadis kitab ini ada dalam bab-bab yang awal dulu, ada Imam Nawawi letakkan satu hadis tentang sepasukan yang nak menyerang Kaabah, nak meruntuhkan Kaabah. Hadis itu sebut secara umum. Boleh jadi yang dimaksudkan itu umat dahulu, boleh jadi juga akan datang sebelum kiamat nanti. Pasukan itu nak menyerang Kaabah, nak meruntuhkan Kaabah. Lalu sampai di pertengahan jalan Allah Ta'ala tenggelamkan mereka semua dalam bumi, telan bumi. Bumi goyang bergegar, pasukan tu masuk dalam tanah, ditelan oleh bumi. Sedangkan dalam satu pasukan yang besar itu ada orang yang bukan tentera, ada mungkin pekerja, ada mungkin supply barang ke apa, jaga maintenance, dah. Jadi Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah SAW, macam mana mereka ditenggelamkan semula, ada yang jenis tak terlibat. Rasulullah SAW kata mereka ditenggelamkan semua, kemudian nanti dibangkitkan di akhirat berdasarkan niat masing-masing. Yang memang berniat nak meruntuhkan Kaabah, maka mereka berusaha bersalah dan dihukum oleh Ta'ala. Yang tak tahu apa-apa, yang mungkin buat apa kerja-kerja sampingan, yang dia tak tahu direct tujuannya nak meruntuhkan Kaabah, dia terselamatlah di akhirat, tapi masa kat dunia dia tenggelam bersama. Dia kena sekali, ya. Tapi kalau ada orang yang mencegah kemungkaran, maka dia akan menyelamatkan semua orang. Ya. Begitulah Rasulullah bandingkan antara keselamatan ataupun kelangsungan hidup masyarakat manusia itu dengan pentingnya mencegah perkara-perkara yang mungkar. Baik, dalam hadis ini juga kita dapat lihat bahawa kalau kita cerita bab kebebasan lah, nak fikir sendiri jalan yang difikir untuk kemudahan dia dan tak ganggu orang yang kat atas tadi, patut kita fikir bebaslah dia. Tetapi kebebasan hakikatnya terbatas, bukannya mutlak bebas semua benda, sebab ada perkara yang akan dipanggil apa? Melibatkan maslahat umum. Bila melibatkan maslahat umum, maka maslahat umumlah yang lebih besar. Yang maslahat individu tadi kena dikemudiankan. Jangan kita sebagai individu, kita fikir hal kita nak settle masalah kita, kita tak fikir kesan akibat kepada orang lain. Itulah juga kalau kita katalah buat bangunan, buat rumah, kita fikir bangunan kita cantik, rumah kita okey, kita tak fikir sekeliling kita macam mana. Ni kalau bab-bab banjir ni kita sekarang ni kan, kita pasal saluran airnya, tanahnya, pokoknya. Jadi kita memang kena fikir orang lain juga. Bila fikir orang lain tu sebenarnya akan menyelamatkan kita sendiri. Kalau kita fikir kita punya je okey, orang lain tu hal lain, sudahnya mudarat yang menimpa orang lain tu kena sekali dekat kita. Yang akhir sekali yang kita nak petik pengajaran dari hadis tadi adalah tentang orang-orang yang tindak sendiri tadi. Kadang-kadang orang buat benda tak betul tu niat baik, tetapi membahayakan dia dan orang lain. Dalam hadis tadi Rasulullah sebut mereka tak nak ganggu orang lain. Makna sering berlakulah orang buat benda tak betul itu dia ada alasan, bukan saja. Macam Nabi Adam, kisah Nabi Adam AS, bila Nabi Adam makan buah larangan, ketika Iblis goda tu bukan Nabi Adam makan terus. Iblis kena bagi logik dia. Logik dia apa? Bukan Iblis kata Tuhan tak larang. Iblis kata memanglah Tuhan larang, tapi sebabnya tak nak kamu jadi malaikat, tak nak kamu kekal dalam syurga ni. Jadi barulah Nabi Adam pegang, ya, betul juga. Barulah
Nabi Adam bertindak ikut cadangan iblis, ditambah lagi dengan iblis bersumpah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah, demi Allah aku hanya nasihatkan kamu. Jadi itu. Jadi bukan sekadar orang buat benda mungkar, benda dosa itu sekadar nak buat, tapi dia ada sandaran pada fikiran dia, akal dia. Kalau dalam peperangan Uhud, kita tengok bagaimana pasukan pemanah yang Rasulullah SAW tugaskan duduk ada bukit itu. Rasul pesan, jangan turun walaupun apa pun berlaku sehingga aku beri arahan. Ketika mereka melihat pasukan musyrikin dah lari dan kaum muslimin yang di bawah sudah mengutip harta, ramai di kalangan mereka turun. Adakah mereka turun sesaja nak melanggar larangan Rasulullah? Ada alasan logiknya di situ. Logiknya apa? Perang dah habis, arahan Nabi masih pegang. Sedangkan pesanannya adalah jangan turun sehingga diberi arahan. Jadi mereka beristihad bahawa perang dah habis, maka arahan sudah tak ada dah. Jadi bila mereka turun, memang musibahlah yang menimpa kaum muslimin ketika itu. Jadi maknanya ketika kita nak mencegah kemungkaran itu, kadang-kadang memang kita perlu betulkan pemikiran manusia. Yang dia dewasa betul tu mana salahnya, supaya dia boleh bertukar daripada nak teruskan benda yang bahaya itu kepada faham apa yang dia patut buatlah. Kalau dia tak berubah juga, tak nampak juga, bila bahayanya besar, memang kita yang tahu, memang kena sekat dia sama ada dia faham atau tidak, demi keselamatan semua orang. Alhamdulillah. Hadis yang kelima, an Ummil Mukminin Ummi Salamah Hind bin Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Ummul Mukminin iaitu Ummu Salamah, namanya Hind ataupun orang Melayu panggil Hindun binti Abi Umayyah. Abi Umayyah tu nama dia Hudzaifah. Semoga Allah Ta'ala meredainya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara fata'arifuna wa tunkirun. Bahawa sesungguhnya akan diangkat untuk kamu sekalian beberapa penguasa, maka kamu akan mengetahui kebaikan dan kamu mengingkarinya. Makna ada benda yang kamu suka dan ada benda yang kamu ingkari. Faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radhiya wa taba'a. Barang siapa yang benci, maka bebaslah dia, dan barang siapa yang mengingkarinya, maka selamatlah dia. Tetapi orang yang senang dan mengikutinya, yakni tersesatlah dia. Qalu ya Rasulullah, ala nuqatiluhum? Qala la ma aqamu fikumus salah. Para sahabat bertanya, apakah boleh kami memerangi mereka itu? Baginda menjawab, jangan, selama mereka masih mengerjakan solat bersama kamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah SWT, hadis ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Baginda memberitahu benda yang belum berlaku. Apa yang belum berlaku itu? Adanya para pemerintah, penguasa yang melakukan kebaikan, pada masa yang sama ada melakukan kemungkaran. Nabi kata, nanti ada pemimpin-pemimpin yang kamu ta'rifuna, kamu kenali, yakni perbuatan yang mereka buat tu kamu kenal sebagai benda yang ma'ruf, benda okey. Wa tunkirun, dan kamu ingkari,
ada tindakan daripada pemimpin itu yang kamu engkar, kamu rasa, kamu tahu ia mungkar. Lalu Nabi sebut 3 kategori manusia. Satu, orang yang benci, tapi dia tak mampu nak cegah, dia tak mampu nak berkata-kata menegur, dan tak ada kuasa untuk menghalangnya. Yang ini kata Rasulullah SAW, faqad bari'a, dia bebas. Makna bebas daripada dosa. Kenapa? Kerana dia benci. Ini yang kita baca dalam hadis dulu, mengubah dengan hati. Falyughayyirhu biqalbi. Mencegah dengan hati, makna hati tak rela, tak redha. Jadi dosa tak kena kat dia. Wa man ankara faqad salima. Siapa yang bertindak mencegah, terang-terang cakap, tegur, maka dia selamat. Makna dia lebih tinggi daripada yang pertama tadi lah. Yang pertama tadi sekadar bebas, tak ada dosa. Yang ini selamat. Makna kalau orang tu ikut, lagi selamat. Tetapi kata Nabi, yang ketiga pula, siapa yang redha dan ikut pula, yang ini dosa sekali. Walaupun mungkin dia tak buat, tapi dia redha. Redha tu dah menjadi kesalahan. Redha dengan benda yang mungkar. Bila Rasulullah sebut begitu, maka para sahabat tanya, boleh tak kita perangi mereka? Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam sejarah Islam yang panjang ni, 1400 tahun ni, kita tengok memang banyak berlaku yang Rasulullah SAW sebut ni. Yang okey, masa zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin, 4 orang sahabat yang jadi khalifah tu dalam tempoh 30 tahun selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Okey. Walaupun ada juga berlaku pergolakan zaman Sayyidina Uthman dan zaman Sayyidina Ali, tapi ratanya maknanya sebagai pemimpin mereka buat benda yang betul. Tapi zaman selepas itu, zaman pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbas, ramai di kalangan pemerintah itu buat benda, ada yang bertepatan dengan agama dan ada yang bercanggah. Kemungkaran itu dalam bentuk individu ada yang berfoya-foya, ada yang minum, ada yang kemungkaran melibatkan orang ramai pun ada juga. Jadi kita lihat para ulama mengambil tindakan seperti yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menegur, mereka memperingatkan, tapi kita tak dengar ulama memerangi mereka. Walaupun ada yang berperang, ada yang memberontak, tapi tokoh-tokoh pemberontak itu kita tidak kenali sebagai ulama-ulama besar dalam sejarah Islam. Mereka mungkin kumpulan yang bertentangan dengan pemerintah pada masa itu, kumpulan Alawiyin ke, Khawarij ke, dan lain-lain lah. Tetapi para ulama yang mengarang kitab, yang menjadi rujukan kita dalam berbagai mazhab, mereka tidak memerangi, walaupun mereka menegur. Yang itu yang kita baca dalam buku-buku seperti buku Ulama dan Pemerintah dikarang oleh Abdullah Nasih Ulwan. Dalam tu cerita ulama-ulama yang menegur pemerintah, yang kena masuk penjara, yang kena seksa, yang kena halau. Bahkan ada di kalangan mereka tu dulu kawan dengan pemerintah. Maksudnya sebelum pemerintah tu diangkat jadi khalifah, mereka berkawan. Tapi bila kawannya jadi khalifah, dia menegur juga, dia mengingatkan juga. Ini macam Fudail bin Iyad yang dulunya berkawan dengan Khalifah Harun al-Rashid. Harun al-Rashid ni antara khalifah yang okey sebenarnya. Tapi bila dia jadi khalifah, Fudail ingatkan dia, beri amaran siap-siap. Padahal dulu kawan. Sebab apa? Sebab kedudukan sebagai pemerintah tu memanglah mudah untuk berlaku perkara yang mungkar kerana kuasa pada dia, dan mudah juga untuk dibuat kebaikan yang ramai orang ikut. Bila buat baik,
maka rahmatnya dapat kepada semua orang. Seperti Khalifah Harun al-Rashid, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi bila buat kemungkaran, kefasikan, ada orang tegur, ada orang tak berani tegur, ada yang mengampu pula. Jadi kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, paling kurang kita benci, lagi bagus kita tegur. Tetapi kita tak boleh mengangkat senjata, kata Rasulullah SAW, selagi mereka mendirikan solat. Maknanya dalam hadis ini menyebut bahawa solat ni adalah penentu dia. Selagi solat, makna mereka masih Muslim, mereka masih jaga tiang agama ini, maka tidak boleh bertindak menggulingkan mereka dengan senjata. Sahabat tanya ni, nuqatil, qatil ni perang. Kalau dalam riwayat lain disebut, afala nunabilhum bisaif, boleh tak kami ambil tindakan mereka kepada mereka dengan pedang? Maknanya tumpah darah. Rasulullah kata tak boleh selagi mereka solat. Sebab apa? Sebab di sana ada maslahat yang lebih besar, menjaga nyawa kaum muslimin. Kalau sudah bertindak angkat senjata, maka yang pemerintah pun bertindak balas, akan ramai orang mati. Yang menyokong mencegah kemungkaran tadi, dan yang nak menyokong pemerintah dengan, memang pemerintah ada tentera dia kan. Jadi untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar itu, maka yang diizinkan oleh Rasulullah SAW adalah tegur. Yang itu nanti masuk dalam kategori, dalam hadis lain disebut sebagai afdalul jihad. Jihad yang paling afdal, kalimatu adlin inda sultanin jair, kata-kata yang benar di hadapan pemerintah yang menyeleweng, yang zalim. Kenapa jadi jihad yang paling afdal? Sebab risiko dia besar. Risiko dia berhadapan dengan tindakan pemerintah, tapi dia tak dibenarkan angkat senjata lawan. Maknanya jihadnya adalah dengan menegur, tetapi bukan lawan. Jadi pahala dia besar. Kalau jihad perang lawan musuh, dua-dua ada senjata, dua-dua berlawan. Tapi yang ini tegur, tapi tak boleh angkat senjata. Dan itu yang kita lihat dalam sejarah Islam. Bila sama-sama golongan Islam angkat senjata, perang dipanjang. Ramai kaum muslimin terbunuh. Contoh yang kita lihat pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bila Gubernur Syam tidak setuju dengan pendekatan Sayyidina Ali dalam menyelesaikan kes pembunuhan Sayyidina Osman, jadi dengan apa kita panggil, provokasi daripada musuh, ditambah dengan provokasi. Saya sebut provokasi sebab memang dalam sejarah kalau kita baca detail ada provokasi itu. Seperti yang berlaku bila Sayyidina Ali diangkat jadi khalifah di Madinah. Sahabat-sahabat yang balik daripada Mekah, saya tak ingat haji ataupun umrah, asalnya haji. Jadi mereka dengan pasukan mereka, rombongan mereka dari Mekah, tanya Sayyidina Ali, apa cerita yang berlaku di Madinah? Sayyidina Ali terangkan beberapa perkara, tapi malam itu ketika orang bermalam, ada serangan senjata daripada dua-dua belah pihak. Belah sini serang sini, belah sini serang sini. Ini apa kita panggil batu api. Dan kemudian berlakulah perang Jamal pada ketika itu. Jadi bukan semata-mata para sahabat tu nak berperang, tidak, tapi ada provokasi. Jadi sebab itulah kita tengok Sayyidina Hasan, bila Sayyidina Ali sudah dibunuh oleh kumpulan Khawarij, Sayyidina Hasan diangkat oleh kaum muslimin di Madinah menggantikan ayahandanya Sayyidina Ali jadi khalifah. Sayyidina Hasan selepas 6 bulan dia cari jalan supaya perang itu berhenti. Dia pergi deal, bincang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur di Syam, dan akhirnya diserahkan kuasa kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu amanlah negara Islam pada ketika itu, sehingga sepanjang tempoh pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab semua orang dah tak ada sebab nak bergaduh. Para provokator pun tak boleh nak nyalakan api peperangan dah.
Pengikut Sayyidina Hasan sudah diikat awal-awal. Sayyidina Hasan kata, kamu nak lantik aku, kamu kena ikut semua keputusan aku. Jadi mereka ikut. Sampailah ketika Sayyidina Hasan berundur pun mereka terima keputusan itu. Pengikut Muawiyah memang setia pada awal. Dia lebih stabil dari segi banding dengan pengikut Sayyidina Ali dulu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah SWT, kita lihat dalam hadis ini Rasulullah memberi panduan bagaimana nak mencegah kemungkaran. Makna cegah kemungkaran itu jangan sampai membawa kepada mungkar yang lebih besar. Ada orang dia kira ini mungkar ni, jangan cegah dengan tangan. Dia pun memang guna tangan lah. Belasah, pukul. Kadang-kadang kemungkaran yang orang tu buat mungkin kecil, tapi orang tu dibelasah pukul mati. Kalau mencuri dipukul sampai mati, mati itu lebih besar kesalahan daripada mencuri. Itu sebagai contoh kalau kita nak tengok tindakan individu ataupun tindakan sendiri yang mendatangkan mudarat yang lebih besar. Jadi kita cegah kemungkaran itu mengikut kadar dia lah, dengan melihat maslahat orang ramai juga. Hadis yang ke-6. An Ummil Mukminin Ummil Hakam Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqul la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Dari Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab bin Jahsy, semoga Allah Ta'ala meredainya, bahawasanya Nabi SAW masuk ke rumah Zainab dengan rasa cemas sambil bersabda, la ilaha illallah, celakalah bagi bangsa Arab terhadap kejahatan yang bencana yang hampir menimpanya. Futihal yauma min radbi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi. Saat ini terbukalah benteng bendungan Ya'juj dan Ma'juj sebesar lubang ini. Baginda sambil melengkungkan kedua jari telunjuk dan ibu jari. Makna Nabi buat bulat macam ni. Sama ada bulat macam ni ataupun macam ni. Makna tembok tu pecah besar ni. Wa halaqa bi asbu'aihi al-ibham wallati taliha. Faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun. Saya, yakni Zainab, bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang yang soleh? Qala na'am idza kathura al-khabath. Baginda menjawab, ya, bila kejahatan bermaharajalela. Kejahatan ataupun lebih tepatnya kekejian bermaharajalela. Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah SWT, dalam hadis ni ada cerita pasal Ya'juj dan Ma'juj. Ini adalah satu kaum yang Allah Ta'ala sebut kisahnya dalam suratul Kahfi. Kaum yang melakukan kerosakan, menyerang orang, sehingga bila raja yang soleh Zulkarnain sampai ke kawasan ini, orang yang selalu kena serang ni minta tolong dekat Zulkarnain supaya benakan tembok antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Hari ini ada orang berdasarkan dalil-dalil dan juga dalil-dalil hadis dan lain-lain itu, orang cuba mengkaji di manakah kedudukan Ya'juj dan Ma'juj. Tuan-tuan boleh tengoklah orang yang dekat YouTube pun ada macam dokumentari dia lah. Tempat tu tinggi, jauh di kawasan Eropah Timur, pergunungan Eropah Timur sana. Itu antara tempat yang disangka lokasi Ya'juj dan Ma'juj. Ada gunung-gunung yang dekat, antara dua gunung ada jalan kecil dia, ada semacam tembok besi yang dibina tinggi kat situ. Kawasan yang bersalji pun ada. Adalah dua lokasi itu yang ditunjukkan itu. Mungkin itulah tempat Ya'juj dan Ma'juj. Dan dalam surah Kahfi Allah Ta'ala sebut melalui lidah
Zulkarnain bahawa bila tembok tu siap, Zulkarnain kata ini rahmat Allah. Bila sampai masa, Allah Ta'ala jadikan dia pecah, musnah, dan mereka akan keluar. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyenaraikan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj daripada tembok itu salah satu di antara tanda besar kiamat yang ada 10 dalam hadis itu. Asap, Ya'juj Ma'juj, turun Nabi Isa, Dajjal, binatang yang bercakap, dan lain-lain, ada 10. Jadi setelah kaum muslimin mengetahui tentang Ya'juj dan Ma'juj, dalam hadis ini satu hari Rasulullah bangun dalam keadaan terkejut di rumah Zainab. Bangun daripada tidur itu maknanya Rasulullah telah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Lalu Rasulullah bangun dalam keadaan la ilaha illallah. Celakalah bangsa Arab ini. Kenapa? Kejahatannya semakin hampir. Kenapa? Ya'juj Ma'juj yang berusaha untuk memecahkan tembok itu pada hari itu sudah dapat lubang sebesar ini. Kalau lubang besar ni maknanya dia dah tengok keluar, dan mungkin sahaja bila-bila dia boleh pecah yang lain lah. Kalau kita tengok hadis detail pasal Ya'juj Ma'juj tu, Rasulullah sebut mereka korek-korek, kemudian mereka penat, mereka tinggal, Allah Ta'ala jadikan tembok tu tebal balik. Esok mereka korek lagi, dah sikit lagi, mereka penat, mereka kata balik dulu, Allah Ta'ala jadikan tembok tu tebal balik. Sehinggalah bila hampir masanya, mereka korek-korek dah hampir pecah, mereka kata kita tinggal dulu, insya-Allah esok kita sambung. Bila mereka sebut insya-Allah, Allah Ta'ala jadikan tembok itu tidak menebal balik, dan esok mereka pecahkan dan mereka keluar. Bila nak berlaku? Akhir zaman. Tetapi hadis ini menunjukkan bahawa masa hayat Rasulullah SAW masih hidup itu, dia dah pecah sikit. Ini yang menurut setengah ulama ada Ya'juj Ma'juj dah keluar, tapi bukan total. Sebahagian daripada mereka dah keluar. Menurut setengah ulama, sebahagian yang dah keluar itu adalah pasukan Mongol, bawah pimpinan dulu siapa? Genghis Khan. Sebab dalam sejarah dunia, tentera Genghis Khan itu antara tentera yang paling cepat membuat penaklukan di dunia. Kenapa? Kerana mereka serang satu tempat, lepas tu dia tak jaga sangat, dia serang pula tempat lain, dia musnahkan, lepas tu dia serang tempat lain pula. Biasa orang takluk satu tempat, jaga urus semua. Tak, dia serang, lepas tu dia gerak-gerak seterusnya. Paling cepat. Tapi akhirnya kalah juga. Kalah di tangan kaum muslimin dari Mesir. Baik. Itu pandangan setengah ulama bahawa melihat keganasan dan kehebatan Mongol itu, mungkin inilah batch pertama Ya'juj dan Ma'juj. Kalau kita tengok dalam sejarah ataupun ada dokumentarinya, antara kelebihan tentera Mongol ni, mereka boleh naik kuda dengan laju, sambil pegang tali kuda, mereka boleh turun dari kuda, lari bersama dan naik balik. Ini digambarkan oleh Said Abu Hasan Ali An-Nadwi. Mereka boleh naik kuda dengan laju sambil memanah ke belakang. Ini ada digambarkan dalam satu filem, tajuknya Temujin. Temujin ni nama asal Genghis Khan. Jadi ala kulli hal, adakah itu Ya'juj Ma'juj yang betul? Kita tak tahu, tapi itu pendayaan para ulama berdasarkan kepada hadis ini. Yang kita nak tengok dalam bab nahi mungkar ini mana? Zainab tanya, kita boleh binasa ke sedangkan di kalangan kita masih ramai orang soleh? Orang soleh tu siapa? Rasulullah sendiri, para sahabat sendiri, generasi yang paling baik di kalangan umat Islam. Adakah kita boleh binasa sebab ini nak pecah dah ni? Rasulullah tidak kata tidak, Rasulullah kata ya. Maknanya sekadar ada orang soleh belum tentu selamat. Nak selamat, kena cegah kemungkaran. Itulah yang kita kait dengan ayat yang kita baca tadi. Waspadalah kamu terhadap bencana yang tidak menimpa orang yang zalim sahaja. Orang yang soleh pun boleh kena. Kuncinya kat mana? Kuncinya kita tengok hadis-hadis lain. Rasulullah suruh kita mencegah kemungkaran. Kamu selamat selagi kamu mencegah kemungkaran. Dalam
Quran contohnya kita tengok ayat wa ma kunna mu'adzibina wa anta fihim, dan kami tidak akan menyiksa mereka sedangkan kamu berada di kalangan mereka. Penduduk Mekah tu kan mereka melakukan kemungkaran, menyembah berhala, menzalimi orang, menindas orang Islam. Tapi mereka tidak ditimpakan bala bencana masa kat Mekah. Sebab apa? Sebab Rasulullah ada di kalangan mereka. Rasulullah ada tu, Rasulullah yang berdakwah, yang mengajak kepada iman, mengajak kepada kebaikan, meninggalkan kejahatan. Allah Ta'ala tak binasakan. Bila Rasulullah SAW sampai masa berhijrah, dari situ kita mula melihat kebinasaan orang Mekah, tetapi bukan melalui gempa bumi, bencana, ribu taufan, tak, melalui peperangan. Beberapa siri peperangan, banyak mereka kalah dan akhirnya Mekah ditakluk oleh orang Islam. Kalau kita tengok kisah Nabi-Nabi dulu pula, kita akan tengok bahawa sesuatu negeri itu, sama ada kaum Ad di Yaman Selatan, ataupun kaum Nabi Saleh di utara Arab Saudi di tempat yang namanya Badain, ataupun lain-lain, kaum Nabi Nuh sendiri pun Allah Ta'ala binasakan mereka yang kafir itu setelah Allah Ta'ala bawa keluar orang yang beriman. Nabi Hud dibawa keluar dengan pengikutnya, Nabi Saleh dibawa keluar dengan pengikutnya, Nabi Nuh dibawa naik atas kapal bersama yang beriman, baru yang lain dibinasakan. Maknanya selagi ada orang yang berdakwah, ajak kebaikan dan cegah kemungkaran, semua orang masih selamat lagi. Tetapi bila tak ada yang berdakwah, ataupun yang berdakwah tu Allah Ta'ala suruh keluar, maka berlakulah kebinasaan kepada manusia yang ingkar itu. Dalam hadis ni apa dia? Rasulullah kata idza kathural khabath, bila banyak kekejian. Khabath ini apa? Ada ulama kata khabath ni semua kemungkaran, maksiat. Ada ulama lebih spesifik, khabath ni kekejian dengan maksud zina dan berkaitan dengan dia. Maknanya merebaknya zina memang sangat mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah tengok perbuatan zina, homoseks dan sebagainya itu telah memusnahkan kaum Nabi Lot, telah memusnahkan kalau contoh yang lain yang moden sikit adalah kaum Pompei dekat Rom. Ini bandar Pompei ni memang bandar seks lah. Kalau kita tengok dokumentarinya, ada dokumentari yang sekadar tunjuk tempat-tempat musnah, tapi ada dokumentari yang lebih detail. Dia tunjuk bandar Pompei tu, dia bukan sekadar tempat orang berfoya-foya macam zaman kita ni. Dia siap tempat-tempat pelacuran itu dibuat secara terbuka. Ada bangunan-bangunan yang dilukis gambar-gambar lucah. Ada image kemaluan yang dibuat di dinding-dinding rumah, tempat siapa-siapa sahaja boleh datang. Maknanya memang keji yang sangat terbuka, dan patutlah Allah Ta'ala binasakan mereka dengan letusan gunung berapi tak ingat nama dia. Dan mereka semua terkambus bawah abu gunung berapi selama ratusan tahun, sehingga orang kemudian korek baru jumpa peninggalan mereka itu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah SWT, mudah-mudahan dengan 3 hadis ini kita faham betapa pentingnya mencegah kemungkaran. Kalau kita tidak mampu bertindak dengan kuasa dan pengaruh kita, sekurang-kurangnya kita boleh cakap terus. Sama ada orang nak terima atau tidak itu soal kedua, tapi kita mengharapkan kita selamat daripada bala bencana, sama ada yang direct ataupun yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itulah pagi ini. Apa yang baik pada Allah SWT, yang kurang datang dari kelemahan diri saya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada apa-apa? Jika tak ada, kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu
ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.